Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan alhamdulillah untuk bersama-sama pada malam ini dalam sesi Facebook Live Kepimpinan dalam Al-Quran sesi yang keempat. Alhamdulillah kita telah pergi ke kisah yang telah kita ceritakan dalam siri-siri sebelum ini, kisah Nabi Adam AS, kisah Nabi Nuh AS, dan insyaAllah pada malam ini kita akan memberikan fokus kepada kisah Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib. Ketiga-tiga kisah ini Allah rangkumkan dalam surah Hud. Kita ceritakan dalam sesi sebelum ni, kisah Nabi-Nabi ini diceritakan secara terpisah-pisah. Walaupun kita ada surah Hud, tetapi bukan hanya kisah Nabi Hud saja diceritakan Allah dalam surah ini. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh, bermula dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian diceritakan juga kisah Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Shu'aib dalam kisah surah tersebut. Jadi banyak kisah-kisah Nabi ini diceritakan secara bersama dalam surah Hud yang insyaAllah kita akan bincangkan pada malam ini insyaAllah. Sebelum tu saya nak bermula dengan satu lontaran. Hadirin hadirat cuba bayangkan kita melihat satu awan gelap yang datang. Apakah perasaan dan kita punya respon, reaksi? Bagi orang yang duduk kat Melaka macam tempat saya ni memang gembira lah. Sebab sini jarang turun hujan. Jadi bila kita nampak awan gelap datang, kita akan rasa gembira, teruja, dan Allah nak turunkan hujan, kita rasa gembira. Tetapi dalam satu hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, Nabi setiap kali melihat gerombolan awan hitam yang datang, muka baginda yang ceria, yang tenang, yang biasanya sangat gembira ini akan berubah secara tiba-tiba menjadi pucat lesi dan ketakutan. Dan baginda biasanya akan mengangkat doa dan merintih kepada Allah SWT, memohon kemaafan dan juga memohon kasih sayang Allah SWT. Jadi Aisyah apabila melihat peristiwa tersebut, setiap kali tiba awan hitam, Rasulullah akan kelihatan risau. Sebaik saja hujan turun, Rasulullah akan kembali ceria. Jadi Aisyah tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa aku memperhatikan engkau setiap kali awan hitam tiba, muka jadi pucat lesi dan ketakutan?" Rasulullah SAW menceritakan bahawa baginda risau dan takut jika azab yang turun pada kaum Thamud ditimpakan kepada baginda dan umat-umat baginda. Masya Allah, hadirin hadirat, kita lihat kerisauan seorang Nabi. Kita akan ceritakan nanti bagaimana awan hitam yang menimpa kaum Thamud. Dan memang betul, ketika awan hitam tersebut turun, kaum Thamud merasa sangat gembira. Qalu haza 'aridun mumtiruna. Mereka kata, inilah awan-awan yang kami nantikan selama-lama ini untuk menurunkan hujan. Tetapi sebaliknya Allah berfirman, bukan hujan yang turun tetapi azab, kepedihan yang telah dijanjikan disebabkan keingkaran mereka melawan dan menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Hadirin hadirat, kisah Nabi-Nabi dan umat-umat Nabi yang terdahulu Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk pengajaran kita bersama. Dan ini merupakan satu titik noktah yang penting untuk kita ambil iktibar. Hari ini kita melihat, sebagai contoh, saya bawakan satu situasi penyiksaan dan juga musibah yang melindas saudara-saudara kita kat Palestin. Kita tak rasa, kita tak bersama-sama mereka, tidak menjiwai dan tidak merasa empati. Tak ada apa yang berlaku kat saudara-saudara kita Palestin. Sebab Nun jauh di sana. Dan kalau ada berlaku musibah pada umat Islam di Malaysia pun, kita masih rasa jauh lagi.
dekat Selangor, bukan kat Melaka. Kalau berlaku musibah dekat umat Islam di Melaka sebagai contoh, kalau kita tinggal di Melaka, kita masih rasa jauh lagi, bukan kat taman perumahan kita. Kalau berlaku kat taman perumahan kita, kita masih rasa jauh lagi, tuan-tuan dan puan-puan, sebab bukan berlaku dekat rumah kita. Manusia ini cepat lupa, mudah terpedaya. Kita bila tak kena sesuatu, kita akan rasa selesa. Kita baca Quran, kita hayati, fahami dan kita dalami maksud dia. Kita baca kisah-kisah umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah SWT. Tidakkah sedikit timbul rasa keinsafan dalam diri kita untuk tidak mengubah, untuk tidak melakukan, tidak mengulangi apa yang mereka lakukan terhadap Nabi-Nabi mereka, terhadap ajaran Rasul-Rasul mereka, supaya kita tidak ditimpa kerisauan ataupun musibah, azab yang sama. Dan Rasulullah merasai benda ni. Sebab itu setiap kali awan hitam turun untuk membawa hujan, Rasulullah akan rasa risau. Kita hari ni risau tak? Tak. Kita tak baca Quran, kita tak tahu awan hitam tu Allah turunkan kepada kaum Nabi Soleh, iaitu kaum Samud, untuk menghancurkan mereka. Jadi inilah kepentingan untuk kita mendalami Al-Quran, hadis, untuk kita merasa insaf dan sentiasa konsisten untuk mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah pada malam ini saya akan menceritakan secara ringkas bagaimanakah para nabi terutamanya Nabi Hud yang berhadapan dengan kaum Ad, Nabi Saleh yang berhadapan dengan kaum Samud, dan Nabi Syuaib yang berhadapan dengan kaum Madian, berpidato menyampaikan mesej dakwah mereka dan berdebat. Dalam surah Hud ni kita akan melihat banyak di dialog. Saya ceritakan dalam sesi yang pertama, Al-Quran ini penuh dengan cerita, dan cerita dalam Al-Quran ini disampaikan dalam bentuk dialog, perbualan dua hala. Jadi kaum-kaum nabi-nabi tersebut dia degil. Jadi dia melontarkan pelbagai persoalan, pelbagai hujah. Para nabi nak menyampaikan dakwah Islam ini perlu bijak, berfikir bagaimana nak lawan balik hujah, nak debat balik, nak matikan poin-poin mereka dan nak mempengaruhi mereka. Dan beginilah kekuatan yang perlu ada pada seorang pemimpin. Pemimpin, saya sebut banyak kali, perlu menguasai teknik debat, perlu berfikiran tajam, perlu berfikiran luas, tahu, kenali manusia, bagaimana nak mempengaruhi mereka, okey, dan bagaimana nak mengeluarkan kata-kata pidato hujah yang tepat, yang padat, yang sentap dan mampu mengalahkan bukan saja musuh-musuh kita ataupun orang-orang yang tidak bersetuju dengan kita, tetapi pengikut kita sendiri, pekerja-pekerja kita, anak isteri kita di rumah, dan rakan-rakan kita yang ingin kita pimpin, insya-Allah. Okey, yang pertama, teknik yang pertama ialah teknik menggunakan authority ataupun pangkat ataupun kedudukan. Robert Cialdini dalam bukunya The Science of Persuasion, dia bagi tahu ada 6 teknik. 6 teknik. Saya ceritakan 6 teknik dalam buku saya yang pertama, iaitu 7 rahsia pemimpin berwibawa. Boleh baca secara lanjut. Saya rasa akan mengambil masa yang agak panjang untuk diterangkan satu persatu. Tetapi secara ringkas, 6 teknik untuk mempengaruhi orang ni. Yang pertama, liking. Yang kedua, reciprocity. Yang ketiga ialah social proof. Yang keempat ialah commitment. Yang kelima ialah authority. Yang keenam ialah scarcity. Saya nak cerita pasal authority. Kita memerlukan authority ataupun kuasa pangkat untuk mempengaruhi orang lain. Sebab itu kita lihat, ini psikologi manusia. Kita pergi kat jalan raya, kita nampak polis berpakaian seragam, kita rasa takut. Kita akan memperlahankan pemanduan kita, memastikan kita mematuhi peraturan jalan raya. Polis tu tak perlu cakap, kita tak sampai lagi kat polis tu pun lagi. Tapi sebab ada authority, pemakaian seragam itu merupakan satu authority, kita rasa polis tu akan tangkap dan masukkan kita dalam longkap, akan saman kita kalau kita tidak mematuhi peraturan jalan raya. Kalau kita pergi jumpa doktor, dekat bilik dia akan tampal sijil. Semua orang tahu dia doktor, mestilah dia lepas dia punya medical school. Tapi mana-mana klinik biasa kita akan nampak sijil doktor dia tampal dekat bilik dia. Sebab apa?
Sebab authority, dia tunjukkan dia memang lulus medical school dan dia layak untuk merawat kita. Ini secara ringkas. Pemimpin, dia kena ada authority. Authority boleh datang dari segi posisi, jawatan, certification, kita punya pengalaman dan lain-lain. Tapi para Nabi, authority dia apa? Authority mereka ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi untuk mempengaruhi kaum-kaum baginda, Nabi-Nabi ni menggunakan authority bahawa aku ini diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi untuk membawa khabar gembira, untuk membawa berita, untuk mengajak kamu ke arah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi authority, pangkat dan jawatan ini penting untuk kita gunakan sebagai hujah untuk kita mempengaruhi siapa saja yang kita ingin. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin juga perlu menggunakan teknik serang balas, berterus terang dan menyatakan motif kita yang sebenar. Kita ceritakan dalam kisah-kisah yang sebelum ini dan juga dalam kisah Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib, Allah menceritakan bahawa Nabi-Nabi ini dilantik daripada kalangan kaum mereka sendiri. Okay, kalau saya nak kaitkan dengan poin mempengaruhi tadi, yang 6 teknik tadi, ialah teknik liking. Liking ni kita suka kat orang. Orang yang kita suka, bila dia cakap sesuatu, kita akan senang dengar. Itu teknik mempengaruhi. Jadi pemimpin, kita nak orang dengar cakap kita, kita kena disukai dulu, disayangi. Dan bagaimana kita nak jadi orang yang disukai, ni ada teknik dia, kan? Kita kena tolong, kita kena banyak persamaan dengan kelompok yang kita nak pengaruhi itu. Okay? Dan kita kena selalu puji mereka. Para Nabi ni Allah ciptakan dan Allah jadikan mereka sebahagian daripada kaum tersebut. Sebab itu psikologi manusia, dia lebih mudah suka orang yang daripada kalangan mereka. Allah sebut dalam surah Hud, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, Allah menurunkan, Allah mengurniakan kepada mereka akhahum, saudara mereka. Maksudnya Nabi Hud ni daripada kalangan kaum Ad. Dalam surah yang sama, bila Allah cerita pasal Nabi Saleh, wa ila Samud akhahum Salihah, daripada kalangan Nabi, dan kepada kaum Samud ini Allah kurniakan saudara mereka juga, iaitu Nabi Saleh, untuk berdakwah, membawa ketauhidan kepada mereka. Dalam surah yang sama, Allah kata wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepada kaum Madian Allah kurniakan, Allah turunkan saudara mereka, iaitu Syu'aib. Jadi semua Nabi-Nabi dan para Rasul, dan Rasulullah SAW juga daripada kaum Quraisy, daripada Arab, sebahagian daripada mereka. Jadi ini psikologi. Bila kita berada dan kita merupakan sebahagian daripada mereka, kita sebenarnya lebih mudah untuk mempengaruhi mereka. Itu yang poin kedua saya nak cerita tadi. Bila Nabi-Nabi ni berada daripada kalangan kaum dia, dia lebih mudah mempengaruhi. Dan kita kena bergaul, menjadi sebahagian daripada orang-orang di sekeliling kita, masyarakat kita, ataupun pekerja-pekerja kita, kalau kita nak mempengaruhi sebagai seorang pemimpin. Kita kena ada misi yang jelas, dan benda ini kena disampaikan. Nabi Hud sebagai contoh, apabila dia diturunkan kepada kaum dia, kaum Ad, dalam surah yang sama Allah kata wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud ni berkata pada kaum dia, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada Tuhan lain yang sebenarnya layak disembah. Dan mesej yang sama juga dibawa oleh Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib. Dalam surah yang sama, dia menggunakan perkataan ayat exactly yang sama. Allah ceritakan bahawa mereka ini membawa mesej-mesej yang sama. Jadi kaum dia menolak. Teknik pertama apa yang Nabi ni gunakan ialah dia berhujah, berterus terang. Dia kata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala allazi fatarani afala ta'qilun.
Aku tak minta daripada kamu semua, wahai kaumku, aku tak minta daripada kamu semua ganjaran. Ganjaran aku ni daripada Allah SWT yang menciptakan aku saja. Tidakkah kamu berfikir? Dan Nabi-Nabi yang lain juga, Nabi Nuh, kalau kita bincang sebelum ni juga, menggunakan metodologi yang sama. Mereka berhujah, kan, dengan katakan bahawa aku tak ada kepentingan apa-apa pun. Aku dakwah pada kamu ni tak dapat duit. Aku tak harapkan kamu beri apa-apa kekayaan kepada aku, wanita kepada aku, ataupun pangkat dan harta kedudukan kepada aku. Tak. Hanya pada Allah SWT saja aku mengharapkan ganjaran. Jadi bila pengikut-pengikut mereka dengar benda ni, dia merupakan satu poin yang kuat dan kukuh bahawa Rasul-Rasul ni membawa satu ajaran yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kisah Nabi Syuaib dan surah Hud ni, Allah ceritakan Nabi Syuaib ni, pertama yang saya ceritakan tadi, dia berada di kalangan kaum dia. Dan Nabi Syuaib ni dihormati di kalangan kaum Madian. Keluarga dia juga keluarga yang dihormati, keluarga bangsawan yang merupakan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat tersebut. Sebelum baginda dilantik sebagai Nabi, Nabi Syuaib ni dilatih. Orang dah rasa macam next in line. Lepas ni Nabi Syuaib ni akan jadi ketua kita. Okay, sebab keluarga dia memang keluarga ketua dan merupakan keluarga yang mulia daripada kalangan masyarakat Madian. Tetapi apabila sebaik saja Nabi Syuaib membawa risalah Islam, beliau ditolak. Kan? Dan ada berlaku dialog yang diceritakan surah Hud, saya pendekkan, ringkaskan kat sini. Dia kata, kaum Hud kata, nasib baik keluarga kau ni keluarga yang mulia je. Kalau tak memang kami dah bantai teruk dah ni. Ini bahasa orang pasar dia, bahasa kasar dia lah. Kemudian apa jawapan Nabi Syuaib? Ini saya ceritakan kebijakan para Nabi ini berhujah. Nabi Syuaib kata, jangan kamu semua rasa keluarga aku tu yang merupakan kelebihan bagi aku. Padahal kuasa Allah SWT itu lebih besar. Maksudnya dia nak ceritakan bahawa kebergantungan Nabi Syuaib ni kepada Allah SWT sebenarnya lebih besar daripada kebergantungan dia kepada status dan kedudukan keluarga dia dalam masyarakat. Nampak? Dia menyampaikan satu paradigma yang baru pada kaum dia. Allah itu lebih besar daripada keluarga, lebih besar daripada kelebihan diri dia, lebih besar daripada semua perkara. Ini ialah teknik berterus terang, teknik membalas serangan, teknik menyatakan motif yang perlu dikuasai oleh para pemimpin pada hari ini. Yang ketiga, teknik yang ketiga ialah teknik bagaimana kita dalam berhadapan dengan hujah-hujah ataupun perdebatan-perdebatan dengan orang yang kita pimpin ini, kita perlu menguasai teknik ancaman. Okay, saya ceritakan Al-Quran, dia ada ancaman, dia ada ganjaran. Bagaimana Nabi-Nabi ini mengancam? Nabi Hud sebagai contoh, dia berkata pada kaum Ad, Allah akan menggantikan kamu dengan satu kaum. Okay, jika kamu tidak beriman dengan Allah SWT, Allah akan hapuskan kamu keseluruhannya dan Allah akan gantikan ke satu kaum yang baru. Begitu juga dengan kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, yang diceritakan tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Jadi semua ancaman-ancaman. Jadi bila ancaman ini diberikan, psikologi manusia dia akan rasa takut. Okey, kita lihat dia punya kronologi. Yang pertama kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan dengan banjir. Selepas kaum Nabi Nuh, datang selepas itu kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni diceritakan tentang apa yang telah menimpa kaum Nabi Nuh. Tetapi kaum Ad tidak mengambil iktibar. Jadi dia lawan juga Nabi Hud dan Allah hancurkan kaum Ad. Selepas kaum Ad, datang kaum Thamud. Ini menarik. Kaum Thamud ni, dia diceritakan mempunyai susuk tubuh yang besar. Dia sangat rajin dan mereka mahir mengukir gunung-gunung batu, bukit-bukit batu menjadi rumah dan istana yang sangat cantik. Dan mereka juga dikurniakan kota Hijr. Kalau cerita surah Hijr cerita pasal surah tempat tinggal kaum Thamud yang subur, dengan pohon-pohon kurma, dengan sungai-sungai, dengan kebun-kebun. Jadi mereka ini blessed, orang kata blessed, dikurniakan, diberi kelebihan kekuatan tubuh badan, kemahiran dan bumi yang sangat cantik. Tapi bila Nabi Soleh bawakan ajaran Islam, ketauhidan kepada Allah SWT, mereka menolak. Bagaimana dia punya pemikiran dia bijak juga.
Dia kata, kaum Nabi Nuh dulu kena banjir. Kami hari ni tak perlu risau. Rumah kami ni kat atas bukit. Kalau Allah turunkan banjir pun kami tak akan kena juga. Ya. Bijak kan? Lepas tu Nabi Soleh cerita pasal kaum Ad. Kaum Ad ni dia kena ribut taufan. Dia kena petir. Jadi kaum Samud kata, alah, setakat ribut taufan dan petir, ribut takkan mampu rosakkan rumah binaan kami yang kuat daripada batu dan paling bukit daripada gunung ni. Jadi dia rasa bongkak. Dan maksudnya ancaman-ancaman ini tidak sedikit pun memberikan mereka kesedaran. Hadirin hadirat, ini pengajaran yang besar untuk kita. Kita bukan saja dengar cerita kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, apa yang dilakukan kepada kaum Nabi Lut, apa yang dilakukan kepada Firaun, dan banyak kisah-kisah semua yang semua terangkum di dalam Al-Quran yang kita baca tiap-tiap hari ini. Tidakkah sedikit kita mengambil iktibar dan merubah diri kita, membersihkan hati kita, menambah kemahiran-kemahiran kita untuk melakukan dakwah, untuk meneruskan perjuangan para Nabi dan para Rasul, untuk mendekati, menyantuni masyarakat. Kalau tak, apa faedah kita baca Quran? Apa faedah kita khatamkan Al-Quran setiap kali Ramadan khatam sekali, tetapi tidak membawa perubahan kepada paradigma kita, cara pemikiran kita, tidak membina potensi diri kita yang lebih hebat. Samalah kita dengan kaum-kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak benda tu berlaku, tetapi kita kena mengambil periktibaran dan berfikir betul-betul. Apakah perubahan yang kita perlu buat terhadap diri kita? Hasil kisah-kisah umat terdahulu yang kita baca dalam Al-Quran. Selain daripada kisah-kisah kepimpinan, pengajaran kepimpinan yang saya akan kongsikan, kita kena ambil daripada semua angle, semua perspektif. Perubahan yang perlu kita buat setelah kita faham, baca dan hayati Al-Quran. Itu dari segi ancaman. Jadi ancaman ni teknik yang bagus. Pemimpin dia pandai mengancam. Bukan selalu, bukan sentiasa, tapi apabila teknik-teknik lain agak tidak sesuai, terutama orang-orang yang mungkin lebih keras, orang yang ekstrovert, kita nak mempengaruhi dia kena dengan cara yang lebih agresif. Seterusnya, para Nabi dan para Rasul juga menggunakan teknik menyoal. Al-Quran juga, hadirin hadirat, menggunakan teknik soalan untuk mempengaruhi. Berapa banyak kata-kata Allah SWT, afala ta'qilun, itu soalan. Afala tatafakkarun, itu soalan. Jadi soalan ini merupakan satu medium, satu tools untuk mempengaruhi yang kuat. Sebab bila kita disoal, kita mula otak kita berfikir. Bila kita berfikir, kita melakukan refleksi dan kita akan mendapat jawapan dia. Dalam coaching, teknik kepimpinan yang hebat ialah coaching. Coaching ni ialah seorang pemimpin ni kita nak selesaikan masalah kita punya seorang ahli sebagai contoh. Bukan kita ajar dia apa nak buat, okay, buat 1, 2, 3, tak. Coaching ni dia menggunakan teknik soalan. Dan kita bertanya, dia menjawab, dan akhirnya dengan dia jawab soalan-soalan kita tu, dia selesaikan masalah dia sendiri. Itu coaching. Itu kehebatan teknik soal jawab. Al-Quran guna teknik yang sama, dan para Nabi dan para Rasul. Dalam kisah yang kita akan ceritakan malam ni, kisah Hud, surah Hud ni juga, Nabi Nuh menggunakan teknik soalan yang sama. Nabi Nuh, dia ditakdirkan Allah SWT bawa dakwah, dan pengikut-pengikut dia pada fasa awal dia mengumpulkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkedudukan, dan orang-orang yang kasta rendah daripada kalangan masyarakat tersebut, bukannya pemimpin-pemimpin. Sama macam Nabi Muhammad SAW juga. Jadi pembesar-pembesar kaum dia datang pada dia, kan? Bila Nabi Nuh ajak pembesar-pembesar ni kata, kami takkan ikut engkau, kami takkan duduk sama-sama orang miskin. Nampak tak? Kesombongan dan ego pemimpin-pemimpin yang ada pangkat dan ada harta ni. Jadi Nabi Nuh dia jawab apa? Dia jawab dengan soalan, kan? Dia kata, apa aku nak jawab dengan Allah SWT, kan? Disebabkan perbuatan ni, kalau aku tinggalkan golongan-golongan ni yang nakkan Islam, nakkan ajaran yang aku bawa ni, apa aku nak jawab dengan Allah SWT, kan? Kemudian dia tanya balik, dua soalan. Dia kata, tidakkah kamu takut dengan keesaan dan kehebatan Allah SWT? Dan teknik penyoalan ini
persoalan ini digunakan oleh banyak Nabi dan Rasul. Dan pemimpin hari ini perlu menggunakan teknik yang sama. Kita perlu bijak melontar soalan untuk mematikan hujah. Teknik seterusnya ialah reverse psychology. Okay? Reverse psychology ni maksud dia ada elemen ancaman juga. Contohnya para Nabi dan para Rasul dalam surah Hud yang kita bincang pada malam ni, dia kata kalau kau berani, buatlah tipu daya terhadap diriku, kan? Yang diceritakan oleh Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Cubalah lawan, cuba meh lawan. Dia sebenarnya bukan nak suruh lawan, tapi dia reverse psychology, maksudnya dia cuba mempengaruhi. Okay, kalau berani lawan, meh. Okay? Pemimpin pun kena pandai teknik tu. Dia kadang kita bukan berani sangat kan, tapi kita kata kalau ni main lah, kita debat. Jadi teknik reverse psychology ni juga memainkan peranan yang besar. Teknik seterusnya adalah pengharapan. Sebagaimana Al-Quran tidak sahaja memberikan ancaman tentang neraka, tentang kisah umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah SWT, Al-Quran juga ada memberikan pengharapan, memberikan satu sinar di hujung terowong. Nabi dan Rasul juga menggunakan teknik yang sama. Okay, contohnya dalam surah Hud ni, Nabi Hud berkata pada kaum dia, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mintalah ampun pada Allah SWT, dan Allah pasti akan mengampunkan kamu. Apabila Allah mengampunkan kamu, summa tubu ilaihi wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Allah akan berikan hujan. Kemudian Allah akan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah lagi kekuatan kamu tu. Kamu dah sedia kuat, Allah akan tambah lagi kekuatan kamu. Ini semua kelebihan-kelebihan yang Allah ceritakan. Dan surah Nuh juga kita kata Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia, esakan Allah, minta ampun kepada Allah. Nabi Nuh kata Allah akan turunkan hujan, Allah akan berikan kebun-kebun, sungai-sungai. Ini semua pengharapan. Bila kita nak mempengaruhi kepada satu kelompok manusia, dan kita berikan pengharapan. Okay, kalau anda semua ikut apa yang saya buat, kan, insya-Allah kita dapat tambah baik budaya kerja kita. Kita akan lebih produktif, kita akan lebih gembira, kita akan lebih berjaya. Production ataupun pengeluaran syarikat kita akan bertambah. Dan kepada anak-anak kita kata, kalau kita dengar cakap abi, dengar cakap ayah, dengar cakap papa, kan, nanti papa akan bawa jalan, ayah akan bawa pergi tempat sekian. Ini semua pengharapan. Dengan adanya pengharapan ini, orang akan tertumpu dan insya-Allah mudah mengikut apa yang kita cuba sampaikan. Yang terakhir untuk malam ini ialah teknik kita katakan menurunkan ego ataupun memperkecilkan musuh. Okay? Ini teknik terakhir lah. Biasa pemimpin ni dia positif, dia tidak memperkecilkan musuh. Tapi teknik ini digunakan oleh para Nabi dan para Rasul. Contohnya Nabi Syuaib dalam surah Hud ini, dia kata kepada kaum Madian, kamu ni semua tak datang kebaikan pun pada aku, kan? Aku cakap, kau tak dengar. Aku ajak mengesahkan Allah, orang lawan. Jadi seolah tidak ada kebaikan langsung pada kamu semua ni. Jadi ayat-ayat ini akan merendahkan ego, kan? Dia tak boleh gunakan selalu, tapi bila kita memperkecilkan musuh, kita naikkan autoriti, kekuatan, kehebatan diri kita untuk berhujah dengan dia, maka ini akan memberikan impak yang berbeza. Jadi itulah beberapa teknik, 7 teknik yang saya kongsikan. Yang pertama, menggunakan pangkat dan kita punya kedudukan, authority. Yang kedua, melawan hujah, berterus terang dan menyatakan motif. Yang ketiga, teknik menyoal. Yang keempat, ancaman. Yang kelima, reverse psychology. Yang keenam, pengharapan. Dan yang ketujuh, memperkecilkan musuh. Kita akan akhiri dengan 2 soalan sebagaimana sesi lepas. Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah kita nak berhadapan, berhujah dengan orang yang mengatakan, sebagai contoh, seorang wanita, dia kata dia tak pakai
tudung, tak tutup aurat dengan sempurna, dan dia kata dia tak dapat hidayah lagi. Walaupun dia tak pakai tudung, tak tutup aurat, tapi hati dia baik, dia solat. Dia tak nampak sangat keperluan pakai tudung tu. Dia baik, dia solat, dia buat tuntutan ataupun syariat Allah yang lain. Kau jangan sibuk-sibuk suruh aku pakai tudung. Okey, sebagai seorang pemimpin, menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, apakah hujah, bagaimanakah kita hendak meyakinkan beliau untuk pakai tudung. Jadi kongsikan di bahagian komen. Kita akan bincang dan kita akan berinteraksi supaya berlaku aplikasi terhadap item-item, perkara-perkara yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kerana semua yang mengikuti. Kita gunakan pengalaman kita berinteraksi dengan Al-Quran, teknik kisah-kisah yang dibawakan oleh para Nabi dan para Rasul untuk manfaat kita pada hari ini, untuk menjadi pemimpin keluarga kita, pemimpin masyarakat, insya-Allah pada suatu hari nanti memimpin dunia Islam secara keseluruhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.